minyak bernama minyak geliga. Soalan saya nombor 3. Terima kasih pantun dua kerat yang baru saya dengar. Tuan Yang di-Pertua, izinkan saya untuk menjawab soalan ini bersekali dengan soalan daripada Yang Berhormat Datuk Seri Wee Jack Seng Tanjung Piai, kerana kedua soalan yang dibangkitkan adalah mengenai isu yang sama, iaitu projek perumahan Terbengkalai. Ya, sila Yang Berhormat. Terima kasih. Untuk maklumat ahli Yang Berhormat, projek-projek perumahan yang boleh disahkan sebagai projek perumahan Terbengkalai perlu mengikut kategori-kategori seperti berikut. Projek yang tidak siap dalam atau luar tempoh perjanjian jual beli pertama dan tiada sebarang aktiviti yang ketara di tapak pembinaan selama 6 bulan secara berterusan, atau petisyen penggulungan telah didaftarkan di Mahkamah Tinggi di bawah Akta Syarikat 2015 atau undang-undang yang berkaitan, atau syarikat pemaju telah diletakkan di bawah pelikuidasi yang dilantik, atau pegawai penerima dan pengurus atau pemaju memaklumkan bahawa tidak berupaya untuk meneruskan projek secara bertulis kepada pengawal perumahan dan disahkan sebagai projek perumahan Terbengkalai oleh Menteri KPKT selaras dengan Seksyen 11-1A atau pemaju perumahan ataupun Akta 118. Tuan Yang-Pertua, dari tahun 2009 hingga 28 Julai 2017, sebanyak 253 projek perumahan swasta telah disahkan Terbengkalai di seluruh Semenanjung. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 190 projek atau 75% telah berjaya disiapkan atau diselesaikan oleh KPKT yang memberi manfaat kepada 34,451 orang pembeli rumah. Manakala sebanyak 15 projek atau 6% sedang dalam berbagai peringkat pemulihan dan baki 48 projek atau 19% sedang dalam perancangan awal pemulihan. Tuan Yang-Pertua, daripada 190 projek yang telah disiapkan atau diselesaikan, sebanyak 32 projek telah dipulihkan menggunakan dana kerajaan dengan jumlah perbelanjaan keseluruhan sebanyak RM219,543 juta yang telah memberi manfaat kepada 5,079 pembeli. Kos yang dikenakan oleh pihak peredukasi yang dilantik oleh mahkamah adalah melibatkan tanggungjawab dan juga peranan pihaknya bagi menyelesaikan tanggungjawab pemaju asal projek pemajuan semana tercatat di dalam perjanjian jual beli asal di antara pembeli dan juga pemaju asal, serta menyelesaikan segala tuntutan dari segi perundangan oleh pembeli asal projek. Terima kasih. Yang Berhormat Pasir Gudang. Terima kasih Menteri. Datuk Speaker, izinkan saya merakamkan penghargaan kepada Menteri kerana baru-baru ni Menteri telah datang ke kawasan saya dan meluluskan peruntukan untuk membantu rumah-rumah yang telah agak lama terbiar, kawasan flat, rumah-rumah kos rendah ini dan ternyata pengundi-pengundi saya sangat gembira. Terima kasih Menteri. Saya ingin bertanya sejauh mana pemantauan secara berkala dilakukan oleh kementerian, terutamanya melibatkan projek perumahan awam berstrata agar ianya tidak membebankan pembeli, seperti mana yang berlaku di dalam kawasan saya di Taman Seri Molek Perdana. Rumah sepatutnya siap pada 2013 sehingga ke hari ini masih lagi tak siap dan pembeli-pembeli terpaksa membayar bayaran bank. Jadi bagaimanakah caranya pembeli-pembeli ini boleh bergaduh dan mereka tidak terbeban? Almaklumlah dalam keadaan sekarang ini kita tidak mahu ada mana-mana pihak mengambil kesempatan di dalam kekerohan ini. Terima kasih Menteri. Terima kasih. Yang Berhormat Pasir Gudang, saya pergi Johor dan beberapa negeri, tapi sebelah sana kata saya jaga Selangor saja. Terima kasihlah hang buktikan.
Terima kasih soalannya. Memang kita tidak nafikan salah satu punca projek Terbengkalai ini ialah kadang-kadang projek strata. Kerana bila mereka buat projek, mereka katalah 500 unit dia buat. Jadi dia kena buat semua 500 unit. Tetapi apabila dia jual, penjualannya kurang mendapat sambutan. Jadi sebab itu projek-projek ini mereka tidak mampu untuk teruskan. Jadi jika ada mana-mana pihak yang membeli projek-projek Terbengkalai ini, ia boleh membuat aduan kepada KPKT, dan juga mereka boleh mengambil tindakan mahkamah untuk menggulung syarikat-syarikat yang terlibat dengan projek-projek Terbengkalai. Untuk kita mengatasi untuk masa hadapan, supaya kita dapat mengurangkan projek-projek Terbengkalai, maka kita telah pun meminda Akta Pemajuan Perumahan, Akta 118, di mana akta ini telah pun kuasa pada tahun 2015. Di antara yang kita letak di bawah pinaan ini ialah kita mewajibkan pihak pemaju meletak menyimpan ataupun mendeposit di dalam tabung HDA ini sebanyak 3% daripada kos keseluruhan. Kalau selama ni kita hanya bagi 200,000, itu yang apabila projek Terbengkalai terutamanya kos rendah, kerajaan terpaksa keluarkan duit. Yang kedua, kita juga hari ini melantik auditor. Untuk sebelum kita keluarkan IPDL, kita lantik auditor. Kita nak melihat sama ada ledger, akaun ataupun kewangan syarikat-syarikat ini betul-betul berkemampuan untuk melaksanakan satu projek. Terima kasih Yang Mohd. Dia ada dua kategori projek Terbengkalai ini yang dibuat oleh pihak swasta. Jawapan yang saya beri tadi, di mana kerajaan belanjakan lebih 200 juta, ialah projek-projek yang melibatkan kos rumah rendah dan kos sederhana. Yang ini kita memang kita akan pergi lihat, kita buat penilaian dan lantik kontraktor di mana untuk siapkan. Dan kita lantik kontraktor ni pun untuk menyiapkan projek Terbengkalai ni. Bermakna kontraktor yang kita lantik tu dia kena keluar duit dia sendiri dulu. Dia keluar dah habis siap projek, keluar sisi-sisi, barulah kita bayar kepada dia. Itu yang projek kos sederhana dan juga kos rendah. Kerajaan tolong bantu. Kerajaan Malaysia Nasional ni baik Yang Mohd. Projek Terbengkalai pun kita tolong bantu. 200 juta. Tak ada susah nanti kerajaan macam Malaysia Nasional ni. Sebab rumah kos rendah ni memang untuk orang miskin. Yang satu lagi kategori ialah projek swasta yang kos biasa, yang harga lebih daripada 65,000. Yang itu kerajaan tidak keluarkan duit. Kerajaan akan lantik syarikat swasta, dan syarikat inilah yang kena pergi turun. Dia pergi turun, dia buat penilaian dan dia buat kajian bagi sama ada kalau dia meneruskan projek itu, kalau dia ambil alih projek tersebut, dia mampu ke tak mampu untuk mendapat untung. Jadi ada syarikat, masa dia buat penilaian, mungkin dia tengok dia boleh dapat untung. Tapi mungkin dia buat separuh kali, dan juga bila nak laksanakan projek ini, mungkin melibatkan pihak-pihak tertentu. Itu yang mungkin, Yang Berhormat kata, kontraktor yang kita lantik, mereka tidak dapat menyiapkan. Namun demikian, saya minta Yang Berhormat bagi detail sama ada projek itu, projek kos rendah, ataupun projek kos lebih daripada 65,000, di mana kita nak melihat tanggungjawab siapa yang patut selesaikan.